Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro TV. Minggu lalu terdapat 2 kes mahkamah berprofil tinggi. Salah satunya adalah 9 warga Myanmar yang dituduh membunuh kejam 5 rakan senegara mereka di sekitar Pulau Pinang. Sementara itu, kes pembunuhan berprofil tinggi Altantuya Syaribu, seorang wanita warga Mongolia 9 tahun lalu, berakhir apabila Mahkamah Persekutuan memutuskan hukuman gantung sampai mati dikekalkan ke atas 2 bekas anggota UTK iaitu Sirul Azhar dan Azila Hadri. Satu sindiket yang baru berjinak-jinak menghasilkan dadah ciptaan sendiri tumpas apabila polis membongkar rumah yang dijadikan makmal dalam serbuan di Kedah dan Pulau Pinang Sabtu lalu. Serbuan dilakukan pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang hasil pemantauan dan maklumat orang ramai. Dalam serbuan itu, polis merampas heroin bernilai RM500,000 serta sepucuk pistol bersama 59 peluru dan menyita kenderaan serta wang tunai milik suspek. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Hanafi berkata polis menyerbu sebuah rumah di Sungai Petani Kedah dan menahan seorang lelaki serta seorang wanita berusia 38 dan 48 tahun. Katanya polis kemudian melakukan satu lagi serbuan di sebuah flat di Jalan Faraday, Gelugur, Pulau Pinang pada hari sama dan berjaya membongkar satu lagi makmal memproses dadah. Menurutnya, sindiket berkenaan didapati baru berjinak-jinak dalam aktiviti memasak serta menghasilkan dadah dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Polis Johor yakin dapat menyelesaikan 10 kes pecah kenderaan di sekitar Seri Alam dengan penahanan 2 lelaki yang dipercayai dalam kegiatan jenayah itu dalam rondaan di Taman Johor Jaya, Johor Bahru 6 Januari lalu. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata siasatan ke atas kedua-dua suspek yang berusia 27 dan 30 tahun itu mendapati mereka memiliki rekod jenayah lampau bersabit kesalahan dadah selain turut dikesan positif dadah jenis syabu. Katanya pada jam 10.35 malam 6 Januari lalu, sepasukan anggota polis membuat rondaan cegah jenayah di Taman Johor Jaya dan mereka ternampak gelagak 2 lelaki dalam keadaan mencurigakan selain cuba melarikan diri ketika dihampiri. Bagaimanapun, suspek berjaya diberkas dan pemeriksaan lanjut menemui wang tunai berjumlah RM585, 2 telefon bimbit, 3 pemutar skru dan beberapa peralatan dipercayai untuk melakukan jenayah pecah rumah. Hasil ujian saringan air kencing turut mendapati kedua-dua suspek positif syabu dan kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 14 tahun, denda serta sebatan. Mahkamah Persekutuan memutuskan 2 anggota unit tindakan khas UTK, Chief Inspector Azila Hadri dan Korporal Sirul Azhar Umar bersalah dan dijatuhkan hukuman mati kerana membunuh wanita Mongolia Altantuya Syaribu 9 tahun lalu. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria sebulat suara mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan pada 23 Ogos 2013 yang membebaskan Azilah dan Sirul selepas membenarkan rayuan mereka. Turut bersidang Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Richard Malanjum, Tan Sri Abdul Hamid Embong, Tan Sri Suryadi Halim Omar dan Tan Sri Ahmad Ma'ruf. Sementara itu, waran tangkap dikeluarkan terhadap Sirul Azhar selepas dia gagal hadir bagi mendengar keputusan. Kedua-dua mereka didakwa membunuh Altantuya 28 tahun di Mukim Bukit Raja Shah Alam antara jam 10 malam pada 19 Oktober dan jam 1 pagi pada 20 Oktober 2006. Seorang inspektor polis antara 2 suspek yang diberkas dalam serbuan di sebuah rumah yang dijadikan makmal mini memproses dadah jenis syabu di Taiping, Perak Ahad lalu. Kediaman di Taman Bersatu Taiping itu dipercayai dijadikan makmal untuk mencampurkan pelbagai bahan seperti cuka, kloroform, cecair spirit dan bahan jenis efedrin bagi mengoptimumkan pengeluaran dadah jenis metamfetamin atau syabu. Timbalan Ketua Polis Perak Datuk A. Paramasivam berkata dalam serbuan jam 9.30 malam itu, polis merampas pelbagai bahan dan peralatan memproses dadah termasuk efedrin seberat 25 kg yang nilai keseluruhan dianggar lebih RM340,000. Menurutnya, suspek utama yang ditahan ialah lelaki berusia 34 tahun yang mempunyai 2 rekod jenayah, manakala seorang lagi yang ditahan ialah pegawai polis berpangkat inspektor berusia 40 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan.
Disangkakan mengandungi bom, namun pemeriksaan polis mendapati sebuah beg yang ditinggalkan individu tidak dikenali di luar sebuah stesen minyak di Jalan Tebrau, Johor Bahru hanya berisi pakaian. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Sulaiman Saleh berkata pihaknya menerima panggilan melaporkan penemuan beg mencurigakan itu kira-kira jam 12 tengah hari. Katanya beg berkenaan kemungkinan tertinggal selepas pemiliknya mengisi angin tayar kenderaan di stesen itu. Dalam pada itu, stesen minyak di hadapan Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor berkenaan menjadi tumpuan selepas pasukan keselamatan termasuk anggota unit pemusnah bom dan bomba dilihat mengawal keadaan. .35 pendatang asing tanpa izin parti ditahan membabitkan 30 lelaki dan 5 wanita berusia antara 20 hingga 40 tahun di kilang pemprosesan kayu getah di Ladang Bukit Perak, Pendang, Kedah. Difahamkan kesemua mereka tidak mempunyai sebarang permit atau dokumen sah tinggal di negara ini hampir setahun lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Imigresen Kedah Adlina Nasmi Syahari mengesahkan kejadian itu dan serbuan antara 9 pagi hingga 12 tengah hari adalah hasil maklumat awam. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 15-1-C Akta sama. Ini daripada sejarah 30 tahun daripada Goris dah menang, Koyak dah menang, Bukak dah menang, tak tahulah segala-galanya menang lah. Tapi yang dimenangnya pengguna biasanya daripada kereta ditukar dengan ni. Patut dapat kereta tapi sekarang ni dapat inilah ganti kan. Jadi inilah nasib pengguna ditipu 20 daripada 7,000, 10,000, 80,000, 100,000 sampai 600,000 pun ada. Jadi inilah seharusnya menjadi pengajaran kepada kita semua supaya kita pengguna berperang, buat kempen perang terhadap penipu-penipu jenis yang tak tahu nak cakap ni, gila, kepala gila lah. Jadi kita rasa kita mahu juga pihak kementerian dan pihak polis supaya berganding bahu dalam usaha kita membendung dan menghentikan perbuatan penipuan ini yang selalu hari-hari dia punya target orang perempuan dan orang tua. Kegiatan sindiket Gores dan Menang memperoleh keuntungan lebih RM500,000 selepas menjerat beberapa mangsa termasuk seorang ahli perniagaan bergelar Datin berusia lingkungan 50-an. Mangsa yang mahu mendapatkan pulangan berganda termasuk peluang memiliki kereta mewah bagaimanapun terpaksa berputih mata selepas ditipu sindiket itu dengan nilai kerugian hampir RM170,000. Mangsa kemudiannya membuat aduan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) untuk melindungi mereka pula. Aktiviti mereka dilindungi oleh mereka ini. Jadi kalau orang perseorangan yang ditipu, saya sukar untuk mereka buat tindakan. Jadi saya harap pihak polis tolong lihat perkara inilah secara serius supaya benda yang dah berakar umbi lebih 30 tahun ini dapat dihentikan. 3 lelaki termasuk 2 pengawal keselamatan yang sedang leka membungkus air ketum di sebuah rumah kosong di Kampung Permatang Damar Laut, Batu Maung tergamam apabila diserbu polis Isnin lalu. Serbuan jam 1.30 petang itu dilakukan sepasukan anggota dan pegawai bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Barat Daya dan selain menahan ketiga-tiga suspek, mereka turut merampas 900 bungkus air ketum bernilai RM7,000. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Lai Fahim berkata semasa pemeriksaan pihaknya turut menemui 4 bungkusan plastik warna hitam berisi daun ketum serta beberapa peralatan untuk memproses air ketum. Beliau berkata 2 daripada 3 lelaki berusia antara 21 dan 25 tahun yang ditahan itu bekerja sebagai pengawal keselamatan, manakala seorang lagi penganggur dan mereka semua berasal dari Kedah. Bukan hanya suara, malah pakaian seksi dan gerak-geri menggiurkan sekumpulan penyanyi wanita dari Thailand turut diberi markah oleh pengunjung sebuah pusat hiburan di lebuh pantai Georgetown dan markah itu bakal menentukan jumlah tips yang bakal diterima. Anggota penguatkuasa Jabatan Imigresen Pulau Pinang yang menyerbu pusat hiburan itu menemui kalungan bunga dan selendang tertulis nilai wang antara RM100 hingga RM500 yang dipercayai tips pelanggan yang diberi kepada kumpulan penyanyi berkenaan berdasarkan markah.
Pengarah Jabatan Imigresen Pulau Pinang Hasbullah Abdul Rashid berkata operasi jam 1 pagi itu membabitkan 42 pegawai serta anggota imigresen di 3 pusat hiburan di Georgetown. Beliau berkata kumpulan penyanyi dari negara jiran itu ada 5 pemuzik, penyanyi lelaki serta 6 penyanyi wanita berusia 20-an dan mereka ditahan kerana pelbagai kesalahan termasuk berpakaian seksi serta melakukan persembahan tidak mematuhi syarat agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan persembahan artis luar negara Puspal. Hasbullah berkata pihaknya turut menahan 7 wanita Vietnam berusia 20-an yang disyaki pelayan pelanggan atau GRO dalam serbuan di sebuah lagi premis hiburan di Jalan Anson. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 39B Peraturan Imigresen 1959-1963 bagi kesalahan salah guna pas lawatan sosial. 9 warga Myanmar yang juga suspek kes pembunuhan kejam dengan memotong dan membuang anggota badan mangsa dihadapkan ke Mahkamah Magistrate dan Session Bukit Mertajam. Kesemua mereka yang berusia antara 22 dan 44 tahun dikawal ketat pihak polis ketika dibawa untuk proses pertuduhan. Mereka dituduh terbabit dengan pembunuhan 5 lelaki warga Myanmar pada September, Oktober dan November tahun lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Kampung Pisang Ceruk Tok Kun dan daerah seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Semua pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 149 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun sama yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Lebih 7,000 unit cakra padat video digital DVD cetak rompak pelbagai tajuk bernilai lebih RM37,000 dirampas dalam serbuan di Lebuh Naning, Georgetown. Serbuan 3.30 petang itu membabitkan sepasukan penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Georgetown yang diketuai Ketua Unit Hak Cipta KPDNKK Muhammad Hazwan Basrul. Timbalan Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDNKK Negeri Jamal Nur Ahmad Harun mengesahkan kejadian dan DVD cetak rompak termasuk filem dan drama berbahasa Cina, Korea, Jepun, Inggeris dan tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Hak Cipta 1987. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Sungai Petani Kedah terhadap 6 pertuduhan memiliki 4 pistol dan 103 butir peluru hidup dalam kejadian di Taman Ria, Sungai Petani 2 minggu lalu. Manakala teman wanitanya yang juga warga Thailand turut mengaku 2 pertuduhan secara bersama dengan lelaki terbabit. Tertuduh Tan Koi Kiai 53 tahun dan Sai Yang Elias Pon Chanok 29 tahun didakwa mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api, kurungan penalti lebih berat 1971. Mahkamah kemudian menetapkan 5 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my, laman Twitter dan juga laman Facebook kami. Selain itu, anda juga boleh menyertai komuniti berita HM Live dalam laman Google Plus di mana anda boleh berkongsi foto dan video mengenai apa yang berlaku di sekitar anda. Sekian dulu daripada saya, Gaddafi Musli dan jurukamera Saiful Iskandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.